Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Summa amma ba'du. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, marilah sama-sama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberi peluang dan kesempatan sehingga sampai saat dan ketika ini kita berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keadaan diberi umur lagi kepada kita, dalam keadaan berpeluang meneruskan pengajian kita pada malam ini. Moga-moga dengan pertemuan ini kita mengharapkan keberkatan, keampunan serta rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan teruskan dengan pengajian kitab kita Safinatun Najah di muka surat yang ke-3 di belah atas tu, wa makna la ilaha illallah. Ambil situ kan, anak-anak nak sentuh sikit. Sebelum ni kita ada panjang cerita. Muka surat 3. Muka surat 3 yang Jawi. Yang Rumi satu lagi. Yang Rumi muka surat apa? Satu lagi. Muka surat 1 lagi. Yang Rumi muka surat 1, yang Jawi muka surat 3. Kita tengok. Qala al-musannifu rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Wa ma'na la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Dan bermula makna la ilaha illallah itu, tiada ada yang disembah dengan sebenar-benarnya pada keadaan melainkan Allah Subhanahu wa taala juga. Dan bermula makna la ilaha illallah itu, tiada ada yang disembah dengan sebenar-benarnya pada keadaan melainkan Allah. Pengajian ini telah kita sentuh pada pertemuan sebelum ini berkaitan dengan makna la ilaha illallah. Berkaitan dengan la ilaha illallah itu anak janji nak cerita berkaitan dengan hakikat ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana la ilaha illallah ini seperti mana kita faham dalam maksud apa yang telah kita ceritakan di sini, apa yang kita terjemahkan dalam kitab ini, tiada ada yang disembah dengan sebenar-benarnya pada keadaan. Maksud pada keadaan, pada setiap masa, pada setiap ketika, di mana saja kita berada. Maksud keadaan di mana saja kita berada. Pada waktu pagi, waktu petang, waktu malam, di rumah, di pejabat, di pasar, di mana saja, selagi mana kita ni diberi ruang kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan. Maknanya pada semua keadaan-keadaan yang disebutkan tadi, kita tumpukan, kita halalkan ubudiyah kita, kita halalkan ibadah kita, perhambakan diri kita semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Walaupun kita ada gerak kerja masing-masing. Kita ada gerak kerja untuk nak cari sumber pendapatan, nak handle anak isteri kita, rumah tangga kita. Hak tu sampingan dah jadi tu. Hak tu dah jadi sampingan. Walaupun pada zahirnya hak tu kita nak handle anak isteri kita tu, kalau tak keluar pagi balik petang, nak bayar rumah sewa lagi, nak beli beras lagi, nak pergi lauk pauk lagi, macam-macam. Tu antara benda utama pada hukum zahir kita. Tetapi dalam bab dunia ni sebagai satu persinggahan, dalam bab kita di dunia ni sebagai hamba Allah dengan tujuan ubudiyah pada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, maka yang tu dah jadi sampingan.
dah jadi sampingan. Sebab tu jangan kena tipu kita. Jangan sampai kita ni duk cari harta benda, lupa sembahyang, lupa puasa, lupa baca Quran, lupa hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Tujuan hak seasal-asalnya ialah ubudiyah kita pada Allah. Dalil mana? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk memperhambakan diri padaku, kata Allah. Kerana memperhambakan diri pada Allah, kerana beribadah pada Allah. Itu asal perutusan lahirnya kita atas dunia ni, kerana ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan kita tertipu dengan wang ringgit kita, jangan tertipu dengan pangkat kita, jangan tertipu dengan kemewahan kita. Kenapa? Kerana tujuan asal kita ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah dalam perkara ini, kalau kita rujuk dalam kitab Imam Ghazali pernah menyatakan hakikat ubudiyah. Hakikat ubudiyah ni dipecahkan kepada 3 perkara. Ni mengikut apa yang disebut oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Dinyatakan hakikat ubudiyah. Ubudiyah ni bahasa Arab, bahasa Melayu, hakikat memperhambakan diri pada Allah. Hakikat ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Ghazali kata ada 3 perkara. Yang pertama sekali menjaga hukum hakam syariat. Dalam kita memperhambakan diri pada Allah, jangan lari daripada garisan syariat, jangan lari daripada panduan syariat. Pertama sekali menjaga hukum hakam syariat. Maknanya kita urus kehidupan kita berpandukan hukum hakam agama. Hukum hakam dalam urusan agama kita, dalam kehidupan kita ni ialah Al-Quran As-Sunnah. Kita ikutlah garis panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau Quran kata halal, halal lah. Kalau Quran kata haram, haram lah. Hukum syarak ada berapa sebelum ni? Ada 5 kan? Ada setengah kitab sebut berapa? 8 kan? Bolehlah ke nak pegang hak 5 pun tak apa, nak pegang hak 8 pun tak apa. Boleh dua. Tapi secara keseluruhan ana ulang balik. Melibatkan hukum syarak ni, dia ada halal, haram, kedua kan, makruh, harus, 4, wajib, sunnah, 6, sah, batal, 8 semua. Pergilah ke mana sekalipun kita terikat dengan 8 perkara ni, ataupun 5 perkara. 5 perkara ni tak masuk sah, batal dan halal. Tak masuk sah, batal dan halal, maka kira 5. Tapi kalau nak ambil secara keseluruhan, kira 8 perkara lah. Maknanya uruslah kehidupan kita pada hari ni. Kita di rumah pun berpandukan syariat, hukum hakam agama ni. Kita pergi pejabat pun macam tu lah. Pergilah duduk di negara mana sekalipun, maka kita wajib menjaga hukum hakam dalam agama, hukum syariat, hukum syarak dia panggil. Hukum syarak ni ketetapan bukan manusia. Siapa tetap? Allah. Semua tu ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua menguruskan kehidupan. Pasal kita ni hamba Allah, maka kita kena ikutlah undang-undang Allah. Itu hakikat yang pertama disebut oleh Imam Ghazali. Yang kedua, hakikat ubudiyah yang kedua, hakikat memperhambakan diri pada Allah Ta'ala yang kedua, iaitu redha dengan qada dan qadar dan pembahagian Allah Ta'ala. Redha dengan ketentuan baik dan buruk. Qada qadar ni ketentuan daripada Allah, sama ada baik ataupun buruk. Dan pembahagian Allah Subhanahu Wa Taala pada kita, kena redha. Allah Ta'ala bagi sihat, alhamdulillah. Bagi sakit pun alhamdulillah juga. Pasal apa? Pasal kita redha. Dengan maksud kita redha dengan apa yang Allah Ta'ala letakkan pada kita. Cuma bezanya ucapan alhamdulillah ni kalau dalam bentuk nikmat, hak kita suka, kita baca macam mana? Alhamdulillahi ala ni'amihi tatimmus salihat. Alhamdulillahi ala ni'amihi tatimmus salihat. Bila mana kita buat satu-satu perkara dalam bentuk nikmat Allah Ta'ala bagi pada kita,
Alhamdulillah panjang umur, murah rezeki, anak-anak berjaya, kan? Dapat apa ni, duduk dalam suasana rahmat, keberkatan masjid rumah Allah Taala. Alhamdulillahi ala ni'amihi tatimmus salihat. Kita baca macam tu. Tapi dalam bab perkara-perkara yang kiranya pada satu sudut kita tak apa suka, tapi Allah Ta'ala bagi juga pada kita. Sebab ada satu bab, kadang-kadang kita fikir dengan akal kita tak suka, tapi ada kebaikan pada kita. Dan kadang-kadang kita tu suka, tiba-tiba rupanya tak baik pada kita. Kita fikir baik, tiba-tiba tak baik pada kita. Ada macam tu. Sebab tu Allah Ta'ala ni dia maha mengetahui. Tidak semestinya hak kita tak suka tu tak baik pada kita. Sebab tu Allah Ta'ala yang menentukan kedudukan itu pada kita supaya kita ni menzahirkan tanda ubudiyah kita pada Allah Ta'ala. Maka sebab tu bila mana kita diuji, ucapan dia selain daripada kita ni ucapan dengan ucapan lain lah. Ada orang kita Masya Allah lah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim lah. Kita baca, antara hak kita baca dalam bab ubudiyah kita cerita ni, satu sudut kita cerita ni, dalam bab ubudiyah pada Allah Ta'ala, nak lapangkan dada kita sebagai hamba ni, ucapan dia, alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Kita tetap bersyukur pada Allah dalam semua keadaan yang menimpa kita. Allah Ta'ala bagi sihat, alhamdulillah. Kerana apa? Sihat tu datang daripada Allah. Allah Ta'ala bagi sakit, alhamdulillah. Kerana dengan sebab sakit tadi kemungkinan Allah Ta'ala nak angkat darjah kita. Allah Ta'ala nak tingkatkan darjah keimanan, ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi sakit pada kita tu, Allah Ta'ala sayang pada kita, dia nak hapuskan dosa kita dengan cara sakit tu. Bila mana kita boleh bersabar, walaupun sakit, sembahyang jaga. Walaupun sakit, tetap sebut nama Allah. Walaupun sakit, tetap teringat nak pergi masjid juga. Walaupun sakit, tetap kita meneruskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab itulah kita dari segi sudut hubungan ubudiyah kita pada Allah Ta'ala, maka kita kena redalah dengan qada serta qadar dan pembahagian serta ketetapan Allah Ta'ala terhadap diri kita. Sekalipun kita rasa tak sesuai pada kita benda ni, tapi Allah Ta'ala dah pilih kita. Contoh hak kita dapat mengaji malam ni, dalam keadaan sahabat-sahabat kita kat rumah ni tengah rehat dah ni, tengok TV. Kalau duduk kat rumah tengok TV lah, makan-makan ke, seronok-seronok dengan anak isteri lah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ni dia nak memberkati umur kita. Walaupun kita, kalau kira lepas maghrib tadi, kita dah dengar dah kuliah maghrib kan, dah solat dah, duduk dalam suasana rahmah, keberkatan dah. Tapi nak pastikan kita lebih daripada orang lain pada satu sudut ubudiyah kita pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tetap bagi ruang pada kita, bagi kekuatan pada kita untuk terus duduk dalam majlis ilmu ini. Cuma lebih perinci sikit. Kalau kuliah maghrib ni dia lebih umum sebenarnya. Kalau yang ni kita tumpu lebih halus, lebih mendalam sikit sebenarnya dalam kuliah yang khusus macam ni. Maka sebab tu syukurlah kita, terimalah dengan dada terbuka. Bila mana Allah Ta'ala pilih kita, alhamdulillah, pilih dengan kedudukan macam ni. Okay, seterusnya yang ketiga. Yang ketiga kata Imam Ghazali, hakikat ubudiyah yang ketiga, hakikat memperhambakan diri pada Allah Ta'ala yang ketiga, iaitu mencari keredaan Allah Ta'ala walaupun terpaksa meninggalkan keredaan diri sendiri. Ni susah lah ke ni. Cari redha Allah Ta'ala sekalipun kita ketepikan redha diri kita sendiri. Kalau kira hawa nafsu kita dekat mana kita malam? Dah penat-penat dah. Dah letih dah kita keluar pagi jalan jam. Balik waktu petang tadi hujan, jalan jam lagi. Lepas tu datang dengar kuliah maghrib berjemaah kat sorang. Penat badan kita sebenarnya. Tak? Penat. Tambah-tambah hak puasa pula. Tambah-tambah orang nak rebut. Malam ini malam terakhir. Di bulan malam terakhir pada tahun 1435 Hijrah. Ni malam terakhir kita ni. Malam Jumaat terakhir pada tahun
untuk tahun ini. Tahun 1435 Hijrah. Sebab tu bagi orang yang nampak nilai-nilai ini, hilang penat sebenarnya. Hilang penat. Dengan puasa sunatnya, dengan istighfar sebanyak-banyaknya. Kalau boleh kita nak tutup ni, nak tutup tahun kita ni, nak tutup tahun hijrah kita pada tahun ni dengan perkara-perkara seumpama ni, dengan pengajian seumpama ni, dengan kita bangun malam ini, ibadah kita pada Allah Ta'ala. Besok masih lagi sehari sebenarnya. Masuk waktu maghrib, itu dah hari lain dalam takwim Islam. Kita dah masuk 1436 Hijrah. Maka sunat kita baca doa lah. Permulaan awal tahun kita sunat baca. Sebelum berakhir tahun ni pun kita baca. Maknanya sebelum masuk waktu maghrib kita baca doa akhir tahun. Selepas maghrib, masuk je waktu maghrib, tu baca tu. Doa apa? Doa awal tahun. Jangan lupa tu esok tu. Walaupun ada nas, ada ustaz, tak ada nas dalam bab ni. Ada sebab tu setengah-tengah golongan dia kata ni bid'ah ustaz ni. Tapi walaupun benda ni dipandang bid'ah pada segolongan-golongan tertentu, ana ingat masa ana belajar di pondok dulu. 6 tahun belajar di pondok, setiap kali nak sambut awal Muharram ni, kita tetap buat majlis di Masjid Pusat Pengajian Pondok tempat saya belajar. Lepas asar tu balik sekejap, datang lagi. Lepas tu baca. Dibimbing oleh tuan guru kita. Lepas tu masuk waktu maghrib, baca doa lagi. Ramai-ramai. Lepas tu buat solat ajak, minta keampunan Allah Ta'ala supaya bagi ruang pada kita. Ruang-ruang keberkatan yang akan kita lalu selama setahun. Moga-moga kita panjang umur dan seumpama kita minta. Walaupun pada satu sudut kita amalan tersebut dipandang sebagai amalan yang tidak ada dasar. Walaupun begitu, umum ada tak? Umum sandaran perkara ni ada. Kalau Nabi suruh kita ni banyakkan doa, banyakkan bertakarub pada Allah. Salah satu jalan takarub pada Allah mana dia? Berdoa. Doa tu salah satu jalan takarub pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara kita berdoa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata ataupun pedang bagi orang-orang yang beriman. Maknanya apa salahnya kalau kita berdoa nak tutup tahun penutup tahun kita ni dan kita berdoa pada awal tahun, tak salah. Maknanya selagi mana tidak ada nas yang melarang perkara tersebut, maka dipersilakan, tak ada masalah. Siapa nak buat, siapa tak nak buat, jangan petikai orang, yang buat, jangan halau orang buat. Selesai masalah ni. Dia lebih kurang tahlil bab ni, lebih kurang tahlil dalam bab ni. Jangan bergaduh. Siapa nak buat tahlil silakan, siapa tak nak buat, tak payah nak petikai siapa-siapa, tuan-tuan. Banyak lagi benda lain yang kita nak fikir. Kalau kita bergaduh dalam bab ni, musuh Islam tepuk tangan. Dalam kita hari ini banyak dirosakkan dengan banyak agenda musuh pada hari ini, dengan program sentuh anjing ni, peluk anjing, pelik zaman kita hari ini. Bala tuan-tuan, bertubi-tubi Allah Ta'ala pada bawa datang pada kita. Kita lepas satu-satu program mabuk sebelum ini. Hari tasyrik baru berlalu, tak sampai 2 minggu lagi. Tak sampai 2 minggu, tengok-tengok pesta orang. Tengok-tengok lepas pada tu pesta mana pula? Pesta bahagian sentuh anjing pula, peluk anjing pula, bangga pula. Ya Allah. Tengok-tengok hak tak pernah berlaku dalam masyarakat kita. Bala hak tak pernah Allah Ta'ala bawa datang pada kita. Apa benda tu? Puting beliau. Pernah berlaku tak sebelum ni? Tak pernah berlaku dalam sejarah. Dalam bulan yang sama Allah Ta'ala bagi dua puting beliau. Berlaku Sungai Petani satu, terangkat bunga rumah. Tu amaran. Bunga bala daripada Allah Ta'ala baru tu. Lepas tu 2-3 hari lepas dikelang pula. Lebih kurang 30 biji rumah rosak habis. Rosak. Tu amaran Allah Ta'ala. Rentetan daripada mana tu semua benda tu? Tu rentetan daripada kerakusan pangkat yang kita bagi kepada golongan-golongan tertentu. Kerakusan manusia, kezaliman manusia. Maka Allah Ta'ala bagi macam ni sebenarnya. Sebab tu kita ni kena berhati-hati sebenarnya. Dunia kita ni dua orang.
Dunia tua. Bila benda tua, kalau ada tua ni, kalau orang macam mana? Mati kan? Mati. Dunia, kalau tua dunia ni nak kiamat dah. Sebab tanda-tanda tu banyak. Maka sebab itulah kita ambil lah peluang-peluang seumpama ni nak cari redha Allah Subhanahu Wa Taala, lebih lagi sebagai penutup tahun 1435 Hijrah ni. Okey, tengok mana yang ketiga tadi, hakikat ubudiyah yang ketiga, mencari redha Allah Taala. Kena cari redha Allah Taala, usaha mencari redha Allah, dengan maksud usaha mencari redha Allah Taala. Kena cari redha Allah Taala ni. Kena programkan diri kita ke arah nak tarik redha Allah Ta'ala. Janganlah serah bulat-bulat pada Allah Ta'ala. Makan pandai pula suap. Pandai pula cari kedai, tahu boleh nilai hak ni sedap, hak ni tak sedap. Oi, boleh tahu semua tu. Tahu hak ni kedai ni rasa macam ni, hak ni boleh nilai satu-satu. Kena hak sedap tiap-tiap hari pergi. Tapi dalam bab redha Allah tak pandai pula nak cari. Maka Imam Ghazali kata, kita ni mencari keredaan Allah, kena cari, kena programkan diri cari redha Allah Ta'ala. Mana tempat yang redha Allah? Antara program yang confirm dapat keredaan Allah, kita datang dalam program di masjid. Suasana ni sendiri suasana rahmah dan keberkatan daripada Allah Ta'ala. Ni tempat Allah Ta'ala nak bagi keredaan pada kita. Kena cari redha Allah Ta'ala. Nak programkan minda kita supaya tindakan kita di luar masjid sana, program-program yang diredai oleh Allah Ta'ala. Dengan maksud macam mana? Program yang kita susun di sana nanti, di luar sana nanti, bertepatan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kedudukan. Usaha cari. Walaupun kita terpaksa meninggalkan keredaan diri sendiri, walaupun kita ni terpaksa tinggal kemahuan kita, hawa nafsu kita ketepikan dulu. Pasal apa? Pasal nikmat, sebenar-benar nikmat bukan di dunia sebenarnya. Jangan tertipu. Jangan tertipu kita di dunia. Nikmat yang sebenar-benar kekal abadi di mana? Di akhirat itu. Jangan kena tipu pula. Kita cari redha Allah walaupun terpaksa ketepikan redha diri sendiri. Tak apalah. Kita dahulukan orang lain daripada kita sendiri. Hak itulah yang sepatutnya berlaku pada para sahabat dulu. Kalau kita tengok dalam peristiwa hijrah ni, bulan ni orang tu cerita banyak peristiwa hijrah ni. Punya hebat sahabat-sahabat dulu. Antaranya berlaku kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni dalam peristiwa hijrah, walaupun dia ni seorang yang kaya di Mekah ni, tetapi bila mana hijrah ke Madinah, dia bawa tak barang-barang dia, kekayaan dia. Kalau kita hari ni boleh bawa macam mana? Bawa cek je kita hari ni. Betul tak? Duit tu cek tu. Abdurrahman bin Auf tu zaman tu tak ada cek, tak ada bank masa tu. Tak ada buku bank macam kita. Dia bawa, hak boleh bawa. Pergi sana. Melalui peristiwa hijrah ni, Nabi persaudarakan Muhajirin dan Ansar. Muhajirin ni Muhajirin dan Ansar. Ansar ni penduduk tempatan, Muhajirin ni orang yang berhijrah daripada kota Mekah ke Madinah. Maknanya Abdurrahman bin Auf ni Muhajirin, Ansar penduduk tetap. Lalu Nabi persaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Berlaku kepada Abdurrahman bin Auf macam mana? Satu kedudukan yang hebat. Ada seorang sahabat daripada kaum Ansar, anak lupa sebut namanya. Bila mana Nabi persaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf dengan salah seorang daripada sahabat daripada kaum Ansar, dia bawa datang rumah. Persaudaraan tadi dengan maksud dia persaudarakan atas dasar akidah, bukan saudara seibu sebapa, bukan saudara suatu susuan, tidak. Saudara satu akidah, satu agama. Hebat punya persaudaraan ini sampai satu tahap saudara daripada daripada Ansar tu ajak Abdurrahman balik rumah, seolah-olah kaum kerabat dia sendiri, seolah-olah darah daging dia sendiri. Ni punya kehebatan dia. Lalu dia offer, dia kata aku ni kaya Abdurrahman. Walaupun Abdurrahman ni kaya tak? Kaya dia dekat mana? Di Mekah. Dibawa sikit-sikit, hak boleh bawa. Lala sekali dia kata Abdurrahman, aku ni kaya sebenarnya.
Maka dengan sebab kamu ni dah jadi saudaraku, satu agama, satu akidah, maka aku nak offer pada kamu separuh daripada harta benda aku ni, aku nak bagi pada kamu. Kalau kita seronok kan, separuh, 1/2 daripada kekayaan sahabat Ansar ni dia nak bagi kepada Abdul Rahman bin Auf. Lalu satu lagi, sahabat Ansar ni hak tu dalam bab harta, lepas tu satu lagi dalam bab isteri pula. Dia kata, Abdul Rahman, aku ni ada dua isteri. Ada hak muda, ada hak tua. Ada hak cantik, ada hak kurang cantik sikit, tapi dua-dua cantik. Dia siap offer pada Abdul Rahman, wahai Abdul Rahman, kamu pilih. Kedua-dua isteri aku ni kamu pilih. Tak kira lah mana. Tapi kalau kita macam mana? Tak boleh. Boleh. Tak boleh awak Haji, tak boleh. Boleh apa-apa, cerita pula habis dia kata tak boleh. Tak boleh dulu. Kalau kita lah, kalau berlaku pada kita, kita cari hak muda dulu, betul tak? Kita ambil kat kita, hak kita dulu, hak muda, hak cantik, hak muda. Hak kaya pula kalau boleh, kita ambil kat kita. Lepas tu, hak dua tu bagi kat sahabat Muhajirin. Tapi tak berlaku pada sahabat Ansar ni buat macam ni. Dia kata, wahai Abdul Rahman, kamu pilih dulu. Kamu pilih dulu dua-dua isteriku ni, hak mana hak kamu berkenan, kamu ambil. Lepas ni, dia nak lepaskan salah seorang daripada pilihan Abdul Rahman. Dia nak lepaskan salah seorang. Punya hebat. Lalas sekali Abdul Rahman kata terima kasih. Abdul Rahman kata terima kasih. Terima kasih kerana bagi offer separuh daripada harta. Terima kasih kerana offer salah seorang daripada isteri. Dan lepas pada tu Abdul Rahman kata, mana pasar? Abdul Rahman kata, mana pasar? Lalu sahabat Ansar ni kata, pasar tu ada di ujung sana. Lalu Abdul Rahman pun bergegas pergi ke pasar. Kalau kita tuan-tuan, tak kenal pasar lah kita. Pasar offer tu depan mata. Isteri dapat, kekayaan dapat. Tu nak ceritanya, kita terpaksa ketepikan reda nafsu kita sebenarnya. Kalau kira nafsu kita nak tak tawaran tu. Memang nak lah. Orang offer macam-macam pada kita. Tapi ketepikan reda kita, dahulukan orang lain. Kenapa nak cari reda? Reda Allah Subhanahu wa taala. Ni berlaku kepada sahabat Muhajirin dan Ansar melibatkan Abdul Rahman bin Auf. Ni rentetan daripada cerita ni kena tepat dengan apa yang kita cerita. Yang ketiga daripada hakikat ubudiyah kita pada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan apa yang telah disebut oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Pada sebut dalam kitab antara hak paling asas, boleh rujuk dalam kitab Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad ada benda-benda macam ni. Kitab Ayyuhal Walad, hakikat ubudiyah pada Allah Taala. Tengah-tengah tu. Tak silap, buka balik kitab tu nipis. Kitab tu nipis ada. Okey habis tu berkaitan dengan hakikat ubudiyah kita semua kepada Allah Ta'ala berdasarkan apa yang disebut oleh Imam Ghazali. Dan semestinya kita kena berpegang dengan perkara ni. Nak susun atau kehidupan kita yang berbaki ni, biarlah betul dengan apa yang disyorkan oleh para ulama ni. Ulama kita jadikan rujukan malam ini ni, ulama Hujjatul Islam, digelarkan sebagai hujjah dalam Islam. Hujjah dalam Islam. Alim allama, pakar rujuk dalam semua bab. Dalam fiqh dia pakar rujuk, dalam tasawuf dia pakar rujuk, dalam akidah dia pakar rujuk. Sebab tu kalau kita tengok buku kitab Imam Ghazali, dalam kitab Ihya Ulumuddin saja, fiqh ada dalam tu, ada. Tasawuf ada dalam tu, ada. Akidah ada. Inilah antara ulama yang alim dia kepada tiga-tiga ilmu Allah Subhanahu wa taala yang hebat ni. Tapi antara yang paling masyhur dalam bab tasawuf. Bila mana sebut Imam Ghazali, kita nampak tasawuf. Tu kehebatan dia. Nampak kezuhudan dia dengan ilmu dia, dengan dunia dia. Kita nampak macam tu. Okey, seterusnya. Alamatul bulughi thalathun. Tamamul 15 sanatan fi dzakari wal untha
wal ihtilam fi dzakari wal untha li tis'i sinina wal haidu fil unsa li tis'i sinina. Kita berhenti tak? Alamatul bulughi salasun. Bermula tanda-tanda balik itu 3 bahagian, 3 perkara. Tanda balik ni bahasa Arab, bahasa kita cukup umum. Bermula tanda-tanda cukup umum, tak kira bagi muslimi ataupun bagi muslimat, tak kira bagi lelaki ataupun bagi perempuan. Ada apa? Ada 3 perkara. Yang pertama, tamamu 15 sanatan fi dzakari wal untha. Yang pertama, sempurna umurnya 15 tahun, baik pada lelaki dan pada perempuan. Sempurna umur 15 tahun, maka kira cukup umur. Sekalipun dia tak datang haid, sekalipun tak pernah bermimpi apa-apa, cukup umur 15 tahun, maka dengan sendiri 15 ni tidak memastikan dia ni confirm dah cukup umur ketika tu. Bila mana cukup umur, pentaklifannya kena. Hukum taklifi tadi akan kena. Makna hak wajiblah pada diri dia. Hak haramlah pada diri dia. Hak sunatlah pada diri dia. Makruh, haram memang kena pada diri dia. Hukum syarak yang tadi hak kita cerita 5 tadi, hak kita cerita 8 tu, mula kena pada batang tubuh seorang itu bila mana dia balik. Tapi sebelum balik, kalau belum balik lagi, belum balik tak kena. Contoh dalam bab solat, kalau belum balik tak wajib lagi. Wajib solat bila masa balik. Sah solat bila? Sah solat mumayyiz dia lain dengan balik ni. Mumayyiz umur berapa? Mumayyiz ni umur 7 tahun. 7 tahun tu mumayyiz ni dengan maksud kita boleh membezakan antara benda ni benda bersih, benda ni benda najis. Kita boleh beza. Antara baik buruk kita boleh beza. Tu dia bagi mumayyiz. Bila mana masa tu kita ibadah kita mula sah ketika tu, sekalipun belum lagi wajib pada kita. Contohnya kita suruh anak kita solat, umur dia masa tu 7 tahun. 7 tahun. Maka kalau dia solat ketika tu, sah tak solat dia? Sah ketika tu. Dan dapat pahala tak? Dapat pahala ketika tu, tetapi bukan untuk diri dia. Untuk siapa tu? Untuk mak ayah. Tu hebatnya kita didik anak pada peringkat awal. Didik anak pada peringkat awal. Hak kita suruh dia umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun tu, dia pun sembahyang masa tu. Dia baca Quran masa tu. Dapat pahala tak? Tak dapat. Tak dapat pahala masa tu. Pasal apa? Belum sampai umur mumayyiz. 5 tahun, 6 tahun, dia buat sebagai latihan awal, dia panggil. Latihan, kita panahkan anak kita, biasakan anak kita dengan ubudiyah, dengan memperhambakan diri pada Allah Ta'ala. Salah tak? Nabi suruh umur 7 tahun, tiba-tiba kita buat awal-awal lagi sebagai standby. Macam anak kita hantar pergi sekolah apa? Sekolah pasti sekarang ni dia umur 4 tahun, 5 orang. 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Di sekolah pasti ni kita cerita asas dalam agama, berkaitan dengan ilmu fardu ain. Kita cerita balik pada anak-anak kita pada peringkat awal. Salah tak? Tak salah. Bahkan dia ajar dah kaedah sembahyang, kaedah ambil wuduk, kaedah sembahyang dia ajar dah pada peringkat awal. Walah kalau dia sembahyang masa tu tak sah sembahyang dia tu. Mula sah bila? Umur 7 tahun. Umur 7 tahun sah solat dia. Kalau dia kalau anak tadi solat dalam keadaan dah cukup syarat, cukup rukuk, sah ketika tu. Cuma pahalanya dapat kepada mak ayah dia. Beruntunglah mak ayah masa tu. Dan bila mana anak tu dah balik dah, bila mana anak tu dah balik, contohnya hak pertama kita cerita tadi, anak tu tak kira lelaki ataupun perempuan, umur dia sampai 15 tahun. Umur 15 tahun, maka masa tu rekod amal ibadah tersebut mula dicatat pada batang tubuh itu sendiri, pada anak tu sendiri. Kenapa? Kerana dah sampai masa dia ni berdikari sendiri. Bila mana umur 15 tahun.
Dah balik dah. Dah balik dah dia ketika tu. Dia buat baik, ditulis baik. Dia buat jahat, ditulis jahat. Dia buat pahala, dapat kat dia. Dia buat dosa pun ditulis untuk dia. Cuma tempiah ada sikit banyak bawah pantauan mak ayah. Ada kena. Selagi mana kita ni, selagi mana anak ini anak kita, maka kita kena pantau dia. Kalau kita reda tengok lantak dia dah balik, lantak dia, oh memang tangguh kita. Pasal apa? Pasal tu anak kita. Tu darah daging kita. Kita kena pantau. Tempiah tu kena kat kita juga. Pasal apa? Kerana reda dengan maksiat. Reda dengan maksiat ni, maka seolah-olah kita buat maksiat. Reda dengan maksiat, kalau kita tengok pada kaedah fiqh, reda dengan maksiat seolah-olah kita buat maksiat. Dapat semangkuk maksiat tersebut. Share dia. Sebab tu walaupun dia dah balik, kita kena pantau juga mana dia pergi, dengan siapa, nak balik pukul berapa, kena tahu semua tu. Kena pantau. Okey. Tu yang pertama. Yang kedua, wal ihtilamu fid dzakari wal untha li tis'i sinina. Dan kedua, dapat sampai apa ni? Dan kedua, dapat sampai dapat mimpi jima. Dapat mimpi jima. Yang kedua tu dapat mimpi jima. Dalam tidur dia mimpi bersama dengan kalau hak lelaki mimpi bersama dengan perempuan. Kalau yang perempuan mimpi bersama dengan lelaki, mimpi jima. Hingga keluar mani pada laki-laki dan perempuan. Mimpi tadi mimpi jima, dan pada masa sama keluar mani kali pertama dalam kehidupan dia. Tu dia panggil apa tu? Tu tanda isyarat cukup umur juga. Kalau tadi umur 15 tahun. Tapi sebelum umur 15 tahun ni, litis'i sinina, dia mula mimpi ketika itu umur berapa? Bagi yang umur 9 tahun ketika itu, mula datang mimpi pada ghalib kebiasaannya, mengikut apa yang disebut oleh Imam Syafi'i dalam kajiannya. Mula mimpi berkaitan dengan jima pada seseorang itu, sama ada lelaki ataupun perempuan, umur berapa? Umur 9 tahun. Umur 9 tahun tengok mimpi dah. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Mimpi tu bukan mimpi mimpi selain daripada ni. Mimpi jima tu. Mimpi kalau lelaki dengan perempuan, yang perempuan dengan lelaki sehingga keluar mani, maka ketika tu tanda cukup umur, kira balik juga ketika tu. Okey. Seterusnya, wal haidu fil untha li tis'i sinina. Dapat haid pada perempuan bagi yang umur 9 tahun. Seawal umur 9 tahun. Biasanya datang haid ni seawal umur 9 tahun. Bagi siapa ni? Bagi orang perempuan. Lelaki tak ada haid. Tak ada haid lelaki. Maknanya tanda cukup umur bagi perempuan juga, iaitu dengan datang haid yang mula-mula sekali pada umur berapa? Umur 9 tahun. Kalau tak datang juga, mimpi pun tidak, haid pun tak datang, tunggu demi tunggu, tak datang, mimpi tak datang, haid pun tak datang, maka tunggu umur 15 tahun, walaupun tak mimpi, walaupun tak datang haid, maka kira cukup umur juga ketika tu. Kira cukup umur ketika. Ada tak benda ni? Adalah berlaku macam tu. Ledak. Kita sebut macam tu sebab ada lah. Ada. Okay, seterusnya. Syurutul istinja'i bil hajari thamaniyatun. Bermula segala syarat istinja dengan batu itu 8. Bermula syarat istinja dengan batu itu ada berapa? Ada 8 perkara. Ada 8 perkara. Ay yakuna bi thalathati ahjarin. Yang pertama sekali, bahawa ada ia orang yang beristinja itu dengan 3 batu.
Bahawa orang yang beristinja itu dia guna berapa batu? 3 biji batu. 3 biji batu. Syarat ni, syarat kita nak istinja. Kena guna 3 biji batu. Batu apa ni? Batu yang bersih lah. Yang bersih. Jangan batu ada racun pula. Sekali kita istinja, sama lain macam rasa ni. Pastikan batu tu batu yang tidak beracun, tak ada kena-kena apa ni. Yang tidak tajam, maknanya selamatlah penggunaan kita. Pertama sekali 3 biji batu. Dia ada saiz dia. Saiz ni takkan anak jangan besar ni, besar rihan ni penat nak buat. Maknanya biar pada-pada lah, maknanya lebih kurang besar ni. Kalau macam anak belajar di pondok dulu tu, guru bawa batu. Dia bawa batu. Kata, siapa bawa batu hari ni? Kita mari tanda tanya. Rupanya tajuk yang kita nak belajar hari tu tajuk istinja. Dia pun bawa ni contoh batu dia kata. Sapu. Pegang batu ni. Buat sapu tempat-tempat tertentu lah. Telur ayam. Lebih kurang besar telur ayam. Lebih kurang besar telur ayam. Batu apa? Batu sungai tu. Batu sungai. Jangan batu tu. Batu hok dah pecah-pecah tu luka kita tu. Batu hok kita buat tai tu, tu luka. Jangan batu tu, nak batu sungai tu. Pastikan batu tu batu yang bersih dan selamat digunakan. Okey, seterusnya yang kedua, wa an yunkil mahalla. Dan yang kedua, membersihkan ia akan tempatnya. Maknanya kita guna 3 biji batu tadi bersih, memadai untuk bersih tempat keluar najis tadi. Memadai untuk membersihkan tempat keluar najis tadi. Tapi kalau tak cukup dengan 3 biji batu, boleh tambah tak? Boleh tambah tak? Boleh tambah. Boleh tambah sehingga diyakini bersih. Sehingga diyakini bersih, ataupun paling kurang dia panggil zon qawi. Pernah dengar zon qawi? Zon qawi. Zon yang kuat. Maksud zon yang kuat ni maknanya dia bukan 50-50. Hak tu dia panggil taraduk lagi, duk pergi mari lagi. Zon qawi ni maknanya dia berat sebelah bersih. Maknanya 60-40. Dia panggil zon qawi. Zon qawi ni pak kita tak boleh tengok kan, kita sapu tadi. Kalau dengan air kemungkinan kita biasanya dengan berlalunya air, kodak kita guna tu kita boleh kata yakin, dan boleh kata zon qawi juga. Dengan sebab apa? Tak boleh nak yakin pasal tak boleh tengok dengan mata. Contoh kita mandi wajib guna paip. Hujan tu, paip hujan tu. Shower tu. Terbuka. Hak belah depan ni boleh tengok tak? Boleh tengok rata air. Tapi hak belakang ni kita curah gitu lah. Kita gosok. Nampak tak? Ya. Tak nampak. Hak tak nampak tadi kita bina perkara tersebut rata dengan zon qawi dia panggil. Perkara ni sebut dalam kitab qawaid fiqhiyah. Ni perkara hak saya cerita ni. Dalam qawaid fiqhiyah ada cerita pasal zon qawi. Bila mana kita rasa rata dah. Nak kata yakin tak nampak tengok. Tapi ada setengah-setengah kitab disebut yakin pada hemah kita. Maknanya kira rata ke juga tu, walaupun tak nampak tengok. Kalau kita rasa berat sebelah rata, kira rata ke juga tu. Dalam bab istinja ini, kalau tak cukup dengan 3 biji batu, maka boleh tambah. Kalau boleh, tambahan tadi dengan kiraan ganji. Dengan kiraan ganji berapa? Daripada 3 naik 5. Daripada 5 naik 7. Daripada 7 naik 9. Daripada 9 naik 11. Jangan banyak sangat. 3 tu sekurang-kurang. Sekurang-kurangnya 3. Jadi tak boleh ulang pakai, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh ulang pakai yang tu. Pasal dia dah najis. Kecuali dah berlalu masa berapa lama, kita dah buat batu tu. Duduk tengah hujan, dah berapa kali hujan. Sekali tengok hilang najis di batu tu tak ada dah. Dengan berlalu masa. Maka boleh guna balik macam tu. Boleh guna balik. Okey Dan yang ketiga, wa an la
yajuffan najsu. Dan yang ketiga, bahawa jangan sudah kering oleh najisnya. Jangan sampai najis itu dah kering. Baru nak istinja, dah kering dah. Gosok pun tak hilang juga. Jangan sampai kering. Syarat nak istinja, jangan sampai najis itu sudah kering. Pastikan baru-baru lagi. Sebab tu kalau kita nak qada hajat, pastikan buka paip dulu. Jangan buang dulu baru buka paip. Tengok bau kalau ibu. Paip kosong, kena jatuhan air. Sudah, batu pun tak ada. Paling-paling kurang bawa batu kan. Ataupun paling-paling kurang ada tisu tak? Tisu. Dia dalam bab istinja ni, kita boleh guna benda-benda kesat. Selain daripada batu, boleh guna benda-benda kesat lain tak? Boleh guna benda-benda kesat yang lain selain daripada benda-benda yang dihormati. Mana benda-benda yang dihormati? Makanan, roti. Ni kesat ni ustaz, roti. Roti buat cicah sup. Sedap. Ni kita guna buat benda tu. Tak boleh kita buat walaupun kesat. Benda makanan tak boleh. Ataupun tulang walaupun dah dibuang dah, tapi dia tu tulang ni makanan siapa tu? Tulang ni makanan jin. Takut-takut jin nak makan. Allahu akbar, kacau. Masalah bagi jin tu yang kena gangguan tu. Pasal apa? Pasal kita ambil makanan jin untuk nak guna untuk buat istinja. Tak kena lah macam tu. Kan? Tak kena. Daun boleh guna daun. Daun yang kiranya tidak beracun. Boleh. Daun yang tak beracun. Daun yang tak beracun. Maknanya daun, jangan guna daun-daun yang gatal. Salah. Takut-takut lepas guna tu. Apa benda ni gatal habis ni. Tengok-tengok daun apa tu? Daun apa gatal? Daun gatal. Ada jenis-jenis daun gatal ni. Anak tak ingat kan? Daun keladi kau tu bahaya tu. Daun keladi. Daun cili. Daun cili? Boleh. Daun cili tak ada orang sana. Jadi tak apa. Piala. Daun pelah. Daun pelah. Pelah luka. Pelah luka tu jangan. Nanti Allah Akbar, ni ilmu siapa? Ilmu ustaz nanti. Anda dah bagi tahu dah ni. Maknanya pastikan daun ke apa ke selamat digunakan. Maknanya makanan tak boleh. Tulang tak boleh. Benda kesat selain daripada tu boleh. Ustaz ni pasal Daun ulang je. Daun ulang. Dan daun ulang maknanya daun ulang tak ada masalah. Dia makanan? Makanan. Dia makanan yang tak ada masalah. Umum. Jangan ambil pucuk pula. Ulang tu pucuk. Kita ambil apa? Daun biasa. Daun biasa. Pucuk generik contohnya. Kita ambil pucuk. Daun tu boleh guna. Tak ada masalah. Selagi mana dia daun tu tak ada ulat duduk lah. Tapi kalau daun ada ulat bulu duduk, tiba-tiba kita pun ambil. Selamat kita. Jangan. Berhati-hati Berhati-hati. Tapi lambat ni asal dia batu. Tak kena tanya soal tisu dah. Saya belajar dulu lah. Dia kata tisu ni boleh guna, tapi dengan syarat kita keraskan dulu. Macam dia kata buat tisu ni lembut. Dia kata kita kena ada usaha. Dia kata kita kena pintal dulu, bagi keras dulu baru boleh senjak. Tidak boleh Betul. Tisu ni kita kena bagi kesat. Maknanya kalau kita sapu dia boleh melekat. Boleh melekat. Maknanya kalau boleh bagi keras. Betul tu tisu ataupun mana-mana kertas. Kertas boleh, tak ada masalah. Surat khabar boleh. Surat khabar tak kira lah, cuma jangan harakah lah. Harakah ni lepas baca bagi orang lain baca pasal dalam harakah ni khutbah Jumaat pun ada dalam tu. Uraian tafsir pun ada dalam tu. Tafsir Quran, tafsir hadis, jangan guna harakah pula. Berita harian tak apa. Utusan pun tak apa. Utusan tak apa. Maknanya boleh guna lah. Okey, seterusnya yang keempat, wala yantakil. Keempat, jangan berpindah ia najis. Maknanya najis itu tak berpindah.
Maksud berpindah daripada mana ni? Berpindah daripada tempat keluar najis. Jangan pula keluarnya tempat ni tiba-tiba meleleh sampai ke pohon. Tak boleh. Itu bukan cara dia. Maknanya dia berpindah najis tadi. Jangan berpindah ia najis. Berpindah daripada tempat asal dia keluar. Maknanya kalau syarat dia tempat tu je. Jangan sampai sampai meleleh ke kaki lah. Tak boleh lah macam tu. Tak cukup dengan istinja masa tu dah lari daripada kaedah asal. Kena air lah tu. Macam cari beret Ustaz. Cari beret. Bawa standby air mineral. Macam anak pergi Kemboja. Memang tak ada tanda sana. Minta maaf. Siapa-siapa nak ikut lepas pada ni. Standby lah air mineral. Minta tolong lah. Pasal ada dah. Sahabat tu nak buang. Tak boleh tahan dah Ustaz. Ada air tak? Air tak ada. Kata ada apa? Tak ada apa. Kata sudah. Dalam sekali dia masuk. Apa benda dia guna? Daun ubi. Daun ubi kayu. Pasal kita tanya tanda ada tak? Tak ada. Mana biasanya? Tu dalam pokok ubi tu. Risau kita. Pasal kita masuk tu anjing ikut belakang. Jauh macam ni. Pergi-pergi sekarang. Ada orang goncang pokok ubi tu. Kata biar betul rupanya tu tanda ada orang punya. Ada orang dah lepas. Kata masalah tu. Kata di Kemboja di satu sudut memang pelik lah. Memang benda baru lah kita timbul di sana. Pergi-pergi lah sekali air tak ada. Guna daun ubi. Dan tandah-tandah di airport pun dalam tandah tak ada air. Tak ada air. Tandah di airport tu tak ada air. Tandah-tandah awam dia tak ada air. Dia sediakan tisu tu. Maknanya kalau kita nak selesa lah, botol mineral, bawa botol mineral. Botol mineral bawa, clear. Di samping guna tisu, nak guna, tak ada masalah. Tapi untuk keselesaan kita, tisu, air tu, untuk finishing dia tu, air, tu selesaikan dengan air tu. Selesa lah. Pasal perjalanan dia jauh. Nak pergi satu tempat tu makan 3 jam. Tengok selesa ni bawa apa ni. Bawa orang sebelah. Kacau lah. Standby air mineral. Singapura sama juga. Dia tak ada part air. Sama. Dia kena buang air, kita kena bawa botol. Ni besar kemungkinan ni negara-negara kafir kot. Dia semua macam Singapura macam macam mana dah baik. Dapat sekarang lah dia. Okey tengok. Dulu yang tak ada sekarang. Yang punya untuk dia yang betul-betul mana dia tak ada baik. Wala yatra'a alaihi akhar. Dan yang kelima, jangan kedatangan atasnya oleh najis yang lain. Jangan campur aduk hak lain pula. Kena hak lain, najis lain pula. Kita najis kita je, tiba-tiba ada najis lain pula duduk kena di tempat tu. Jangan, tak sah. Istinja. Contoh Tak memadai. Contoh macam ada najis sajing ke. Bukan itu. Maknanya najis lain. Hak najis tu bukan sekadar kena samak lah tu. Maknanya najis lain lagi. Walaupun bukan najis sama-sama najis manusia, tiba-tiba kena pada kita. Terpijak. Kena tempat yang sama. Bercampur gaul dengan najis orang lain pula. Tak boleh macam tu. Wala yatra'a alaihi akhar. 5, jangan kedatangan atas najis, tempat keluar najis tadi, oleh najis yang lain. Tak boleh tak. Dan yang ke-6, wala yujawizu safhatahu. Ke-6, jangan melampaui ia najis akan safhatnya. Safhat ni apa benda? Wahashafatahu, dan jangan melampaui ia najis akan hasyafahnya. Okey. Ni yang kelima, jangan melampaui ia najis akan safhanya, tempat keluar najis. Maknanya dia tak berhamburan tempat-tempat lain. Daripada tempat keluar najis tadi. Maknanya jangan sampai meleleh sana sini. Itu tak kena, tak boleh buat. Ataupun tidak melampaui hasyafah ni. Ni benda-benda pelik lah. Kau nak cerita pun pelik. Sama-sama ada muslimat depan saya. Ni saya pun naik malu juga. Tapi tak apalah, ilmu ni kena cerita juga. Maknanya ni melibatkan buang air kecil atau buang air besar lah. Kalau air besar
tidak melampaui daripada tempat keluar tu. Kan? Mana tidak berhamburan daripada sekitar tempat tu. Kan? Mana tak sampai meleleh sana sini. Kan? Duduk tempat tu je. Okey. Hak depan pun sama juga. Tidak sampai melampaui hasyafah. Maknanya tak sampai pada apa ni? Kan? Kawasan-kawasan. Duduk situ je. Kan? Boleh? Okey, nak cerita lebih lagi. Kena sebalik habis. Boleh lah sangat tu. Faham Ustaz. Okey. InsyaAllah. Seterusnya wala yusibahu ma'un, dan ketujuh jangan terkena ia akan najis oleh air. Jangan sampai najis itu terkena air. Kan? Najis tu kita guna air pula, sambil-sambil tu guna air pula. Tak boleh kot tu. Boleh kot, tapi apa ni tu dia tak panggil istinja dengan batu dah masa tu. Kan? Jangan celup batu dalam air. Celup batu dalam air, lepas tu baru sapu. Lebih baik daripada tu kita guna air tu. Betul tak? Kan? Dan yang ke-8, wa antakunal ahjaru tahiratan. Dan yang ke-8, bahawa ada segala batu itu suci. Pastikan batu-batu yang kita guna ialah batu-batu yang suci. Maksud suci ni suci daripada najis. Maksud suci daripada najis dan segala bentuk perkara-perkara yang memudaratkan. Mana benda mudarat? Maknanya batu tadi tak kena. Benda-benda mudarat ni maknanya tak ada kena racun. Ada seumpamanya yang boleh menyebabkan mudarat orang yang istinja tadi. Okey, seterusnya furudul wudu'i sittatun. Bermula segala fardu wudu itu 6 perkara. Al-awwalu an-niyyatu. Bermula yang pertama itu niat. Fardu wudu ni ada 6 perkara. Walaupun ada banyak lagi perkara lain. Hak tu selain daripada 6 ni dipanggil sunat lah. Sunat. Hak kita cerita 6 perkara ni asal lah. Hak wajib, hak fardu. Paling-paling malah, paling-paling nak cepat macam mana sekalipun, jangan tinggal 6 perkara. Pasal hak wajib. Yang pertama sekali an-niyatu, niat. Kena ada niat. Ambil wudu ni kena ada niat. Jangan tak niat, basuh. Nak sampai satu kolah dah habis air. Tak niat, tak jadi. Kena ada niat. Yang kedua, athani ghuslul wajhi. Bermula yang kedua membasuh muka. Membasuh muka. Dia ada huraian satu-satu depan ni. Ada huraian dia. Ada huraian satu-satu depan. Bermula yang kedua membasuh muka. Ats-tsalitsu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Bermula yang ketiga itu membasuh dua tangan serta dua siku. Serta ni sampai ke siku. Bukan dua, basuh tangan lepas tu basuh siku. Tak jadi. Daripada tangan sampai ke siku. Okey. Uraian mana? Ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si. Bermula yang keempat sapu sesuatu. Apa tu? Sedikit. Bermula keempat sapu sesuatu. 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 Bermula yang keempat menyapu sesuatu setengah daripada depan. Setengah daripada depan. Ni kitab lama. Kalau kitab baru tu dia terjemah elok dah tu. Maknanya yang keempat ni menyapu sedikit kepala. Uraian apa ni? Dia ada bermula juga. Dia ada bermula je. Dia memang tak boleh tinggal bermula. Pasal kitab ni kitab asal dia. Okey. Yang kelima, al-khamsu ghuslur rijlaini ilal ka'baini. Bermula yang kelima membasuh dua kaki hingga dua mata kaki. Ataupun dia panggil dua buku lagi. As-sadisu at-tartibu.
Bermula yang keenam itu tertib. Tu susunan dia ada 6 perkara. Okey, tengok kita pergi satu-satu pula. Okey, ni dia huraian 4 niat je sini. Lepas ni kita buat ulang balik. Okey. Ambil tengok balik mula-mula. Awalu an-niyatu. Bermula yang pertama itu niat. Ambil ke depan. Niat ni macam mana? Wan niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu wa talaffuzu biha sunnatun wa waqtuha indal ghasli awwal li juz'in minal wajhi. Okey, tu niat. Niat dalam mazhab Syafi'i benda, kalau kita mengaji kitab Arba'in Nawawiyah, kita akan jumpa niat tu benda qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Qasad melakukan satu-satu perkara urusan amal ibadah beserta dengan niat. Kalau qasad saja disertai dengan niat. Maknanya kalau kita niat tak buat lagi, tak jadi. Nak solat kat masjid, niat dah kat rumah. Tak jadi. Dalam mazhab lain boleh. Tapi dalam mazhab Syafi'i tempat mana niat? Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Niat ni qasad nak buat satu-satu perkara disertai dengan perbuatan. Maknanya bila tu? Masa takbiratul ihram tu, niat dalam tu. Masa kalimah Allahu Akbar, pasal niat di hati kita. Okey, dalam bab niat wuduk ni macam mana? Dia kata sini bermula makna niat itu qasdu syai'in. Apa benda tu? Niat itu membaca sesuatu. Membaca sesuatu padahal. Membaca sesuatu padahal disertakan dengan memperbuatnya. Maknanya baca ni kat mana? Kosak-kosak ni kat mana? Kat hati. Bukan baca dengan lidah ni. Kosak-kosak ni dekat hati. Kosak. Kita tanam apa yang kita nak buat tu dalam hati kita. Maknanya kita sebut dengan lidah kita, sahaja aku ambil wudu kerana Allah Ta'ala, sahaja aku solat zuhur kerana Allah Ta'ala. Hak tu lafaz. Niat kat mana? Niat di hati. Wa mahalluha al-qalbu. Tempat kita pasang kosak tadi kat mana? Bermula tempatnya, tempat niat itu di hati. Wa talaffuzu biha sunnatun. Dan bermula melafazkannya dengan niat itu sunat. Dalam mazhab Syafi'i kita melafazkan niat itu hukumnya sunat. Lafazkan niat dulu. Apa ni nak ambil wuduk. Sahaja ambil wuduk kerana Allah Ta'ala dengan lidah kita. Sebelum solat kita lafazkan niat. Usalli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan imaman ataupun adaan makmuman lillahi ta'ala. Kita lafazkan dengan lidah. Sunat dalam mazhab Syafi'i. Sunat. Kenapa? Tujuan melafazkan tadi nak mengingatkan apa yang kita nak niat dalam hati kita. Hukumnya sunat. Tapi ada setengah-setengah pandangan para ulama, dia kata ni benda ni Nabi tak ajar. Bid'ah perkara ni, tapi bid'ah ni masuk dalam bab bid'ah hasanah. Ada kebaikan untuk kita, maka dihukumkan dalam mazhab Syafi'i hukum melafazkan sesuatu niat sebelum kita menunaikan pasal niat dalam hati itu, hukumnya sunat. Wa waqtuha, bermula waktu niat itu inda wasli awal juz'in minal wajhi. Bermula waktu niat itu pada ketika membasuh awal suku daripada muka. Daripada muka. Maknanya kena je air kat muka tu. Maka pasal niat lah. Kena kawasan muka, kalau boleh ni letak air di bahagian atas. Okey. Berhenti situ dah. Lepas ni kita cerita tadi. Anak nak ambil daripada sini balik. Nak cerita kawasan muka apa semua sekali. Nak ambil yang kedua. Niat tu tahu dah tempat mana kan? Okey. Ghuslul wajhi, ambil yang kedua tu. Ghuslul wajhi, basuh muka yang kedua tu. Hak sempadan muka. Okey. Hak sempadan muka ni daripada gigi rambut belah atas ni. Ni tempat tumbuh rambut atas ni.
sampai bawah dagu. Tak kira muslimi ataupun muslimat. Daripada apa ni? Pelipis telinga ni set base ni. Daripada telinga kanan ke telinga kiri. Maknanya termasuklah apa ni? Bulu-bulu yang tumbuh antara dua telinga ni masuk dalam bab hak muka dia panggil, sempadan muka. Maknanya bagi muslimah kena berhati-hati. Kena berhati-hati sebab ada setengah-setengah orang dia ambil macam mana? Ambil wuduk tu dia ambil hak ni, dia pun letak sini. Kadang-kadang panjang kan? Dia ambil hak tumbuh sini ni, dia letak sini. Lalu dia pun basuh muka. Tiba-tiba rambut hak panjang tumbuh dalam sepadan muka tadi kena orang ni. Tak kena. Sah tak wuduk? Tak sah wuduk. Apabila tak sah wuduk, sah tak salat? Tak sah salat. Ini risiko. Bagi muslimah ataupun orang yang rambut panjang. Ni. Pastikan walaupun panjang, pastikan kena juga sini. Ataupun nak selamat, potong sini. Potong. Nak selamat. Di kawasan muka ni, pendekkan dia. Selamat ketika. Gigi rambut belah atas ni, gigi kebiasaan dah pada asal dia. Jangan, gigi rambut kawan ni dah kat mana dah? Sampai sini dah Ustaz. Kat belakang dah gigi rambut dia. Tu lain tu. Tu hak baru. Tu dah botak tu. Tu dah lebih Ajinomoto. Dah botak. Tak boleh. Walaupun sampai sini, kira sini. Kira hak asal dia sini. Ubur-ubur ni. Ambil. Ya? Daripada sini ke sini, begitulah ke bawah dagu ni. Awak sekali. Okey. Tu sempadan ni. Yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, basuh kedua tangan sampai ke sampai ke siku. Okey. Nisbah tangan ni, dua tangan ni mula sunat mula tangan kanan. Tangan kanan ni. Mula dengan tangan sampai ke siku. Sunat lebihkan sampai antara siku dengan bahu ni. Naik lebih ni. Ambil kaedah mana? Ambil kaedah la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna yang wajib kecuali kita ambil yang sunat tadi sebagai kesempurnaan. Ambil lebih. Untuk sempurna. Sunat ambil lebih. Okey. Banyak orang berlaku hari ni basuh macam mana? Basuh siku ke tangan. Makruh. Sah tak wuduk? Sah, tapi di segi sudut adabnya kurang tepat sebenarnya. Nak basuh tangan sampai ke siku. Jangan basuh siku ke tangan. Banyak lagi dia buka paip. Dia buat macam tu. Dia buat macam tu ya. Kita buat macam ni. Kita belajar ni baju kita angkat naik sikit, ambil gosok celah-celah jari ni. Kalau ada kuku-kuku hak panjang-panjang sikit tu, ni pastikan masuk celah-celah jari jemari kita ni. Lepas tu kalau ada tangan pecah-pecah, ada setengah orang dia kerja gaul simu. Tangan pecah-pecah, pastikan tepat-tepat pecah tadi dia kira hak zahir anggota dia panggil. Lepas tu satu lagi, kalau tangan meletup, tahu meletup? Melecur tu. Melecur selagi mana dia tak pecah, okey, tak ada masalah. Dia ada air kat dalam kan, kasar. Ada air. Selagi mana dia ada air kat dalam tak pecah, tu dia panggil batil. Hak dalam tu dia panggil batil lagi. Tak payah kena air. Tapi kalau sampai satu masa dia pecah. Dia pecah sikit je, dia keluar air tiba-tiba ada kulit terjadi nipis. Maknanya hak nipis tadi tu, dalam yang nipis tu dikira zahir. Kena masuk air dalam. Kalau boleh buat koyak. Jangan biarkan gitu. Maknanya rendam lama-lama sikit. Tak apa kalau susah-susah sangat, rendam lama. Bagi masuk air dalam. Boleh. Pasal dia kira hak zahir. Boleh kan ni? Baik koyak sebab baik. Kalau tak kena buat macam tu. Tapi kalau tak nak koyak, air ada dalam tu. Air dia tak pecah. Kalau tak pecah, maka dia kira hak batil lagi. Hak dalam, maksud saya hak dalam tu. Hak sakit tu. Maknanya hak dalam tu sakit tu. Kalau kena air, sakit. Kecuali dah berlalu masa lama, tak minyak gamak apa semua, hilang sakit. Okey, boleh kan? Lepas tu teruskan dengan yang kiri. Maksud yang kiri daripada tangan kanan, daripada tangan ni sampai ke siku, sunat lebihkan sikit. Sampai antara siku dengan bahu ni. Angkat sikit sampai sini. Okey.
Begitu juga dengan apa yang saya sebut tadi, kuku-kuku hak panjang kiri pun sama juga. Kuku-kuku panjang apa semua sekali ada pecah-pecah, pastikan clear semua sampai air masuk air semua. Boleh? Celuk Dalam kolam Celuk masuk dan celup masuk. Kosong lah sikit. Kosong. Boleh? Nak ambil ni, tunggu gitu. Boleh tak? Boleh tak? Ikut suka kita nak celup macam tu pun boleh. Dalam laut macam tu tak? Dalam laut pun boleh tak ada masalah. Kali tu. Pasal dia air mutlak elok. Air mutlak. Dia ada berapa jenis air? 7 jenis air. 7 jenis air. Dalam 7 tadi dipecahkan pada dua, air daripada langit dan air daripada bumi. Air daripada yang keluar daripada langit, yang turun daripada langit dalam bentuk hujan, embung, salji dan seumpamanya. Lepas tu air yang keluar daripada perut bumi. Keluar perut bumi ni banyak sungai, air laut, air perigi. Air perigi ni air telaga lah, air mata air. Tu semua masuk tu. Dan dipecah pula daripada bak tu, dipecahkan pada apa pula? 4 pula. Air mutlak, air mustakmal, musyammas, mutanajis. Panjang cerita pula. Tapi hak boleh guna untuk bersuci hak mana? Air mutlak. Pasal apa mutlak? Pasal dia tu suci, air tu suci dan dia menyucikan. Lepas ni jumpa ni. Tu kedudukan. Jadi Ustaz, kalau kita pergi dalam ladang Ustaz, air tak ada, air kelapa boleh tak Ustaz? Air kelapa tu. Air kelapa. Kalau kita semayang, air kelapa ada. Air tak boleh, air kelapa tak Tak boleh. Promo apa? Promo Sambung lah. Tak boleh Minum boleh lah. Air umum lah. Dia masuk dalam bab apa ni, air yang memang asal dia sebenarnya, tapi perubahan dia perubahan asal dengan sebab dia berasa. Rasa dia tu rasa asal juga, tapi apa ni, dia masuk dalam bab bila mana kita guna apa ni, dia tak sampai maksud untuk nak menyucikan, dia masuk dalam bab ma'ul mustakmal dia panggil. Air yang berubah dengan benda bersih. Contohnya air mutlak. Masak air sirap. Nak minum ni, bersih tak? Bersih. Air ni bersih, air mutlak, tiba-tiba kita masuk sirap. Lepas tu masuk susu pula. Jadi apa tu? Bandu. Sirap bandu. Ni air tak ada ni buat wuduk kan? Boleh buat wuduk, tak boleh. Pasal apa? Pasal dia berubah. Dia berubah ketika itu walaupun dalam keadaan dia tu bersih pada asal. Tak boleh. Kecuali air laut. Air sungai kan Ustaz? Air sungai kan kadang-kadang dia keruh. Itu boleh ke? Okey, keruh dengan sebab tanah, keruh dengan sebab belerang satu lagi. Tahu belerang? Belerang ni pada tanah bahan letupan tu. Belerang tu dia lalu keluar, air lalu ke belerang tu, lalas sekali air jadi macam mana warna dia? Warna kekuning-kuningan. Jadi macam tertarik jadi. Tak apa hujan kat hulu, tiba-tiba kita duduk di hilir. Air hujan dulu. Jadi tertarik. Boleh ambil wuduk tak? Boleh ambil wuduk dengan air tersebut. Bukan sekadar boleh ambil wuduk, boleh minum lagi. Boleh minum. Pasal apa? Pasal berubah ketika itu, dengan sebab tanah ni asal. Tak ada masalah apa. Berubah dengan sebab tanah. Dan kalau kita Berapa dah habis Ustaz? fokus belah habis. Fokus belah habis. Okey tengok. Terus habis dah yang ketiga. Yang keempat, mashu syai'in minar ra'si. Yang keempat, basuh sedikit kepala. Maksud sedikit kepala ni, aulanya macam mana? Depan ni, paling-paling dalam mazhab Syafi'i berapa helai? 3 helai. Boleh pilih kat mana-mana. Rasa nak depan, rasa nak belakang. Kiri kanan tak apa, tapi aulanya kat mana? Depan. Kalau nak sempurna macam mana? Nak sempurna meraihkan semua mazhab, sebab ada mazhab basuh semua kepala. Kita dalam mazhab Syafi'i, paling kurang 3 helaian rambut. Sempurna macam mana? Okey, kenakan air tangan kita ni, buat tok macam ni, bawa ke belakang, bawa ke depan. Pergi ke depan. Kira sekali. Lepas tu, kenakan air lagi, bawa ke belakang, pergi ke depan balik. Kira 2. Terusnya yang ketiga.
Okey. Tu basuh sedikit pagi. Tak, kalau dalam bulu marah tu, dia kata ya Rasulullah buat sekali ya. Sekali tu pada dalam umum mazhab Syafi'i lah. Hak melepasi hak wajib. Tiga yang meratakan. Kalau sekali kita nak ambil sekali yang meratakan. Syafi'i syarat sekali yang meratakan. Yang meratakan paling kuat 3 helai rambut tadi. Okey, tak ada masalah. Cukup. Sama juga dengan basuh hal lain. Walaupun asasnya sekali je asas wajib. Tapi kita nak ambil sunat. Kita buat 3. Maksud 3 ni, 3 yang meratakan. Sekali kata, 2 kali kata, 3 kali kata juga. Tapi kalau sekali 3 kali tak kata-kata. Sah. 3 kali tak kata, tak lama sekali tu. Basuh dah banyak kali tu, tiba-tiba tak kata. Dengan sebab apa? Dengan sebab ada cat sini. Cat minyak. Kalau cat kapur tak apa. Cat minyak sini, basuh 3 kali tu. Tak kata, tak kira sekali lagi. Boleh? Pastikan nak dapat pahala sunat tadi 3 yang meratakan. 3 yang meratakan. Tapi kalau dah 3 kali tu tak kata juga. Tunggu sampai kata. Dah kata sekali baru kira sekali tu. Sebab tu kaedah dia bila mana kita kenakan air ni. Tak semestinya banyak air sebenarnya. Kalau kita pergi haji, musim haji, biasa lembaga tabung haji dia bagi spray tu satu. Botol kecil macam botol mineral, lebih kecil daripada botol mineral tu. Tujuan mana? Bila mana jemaah haji ramai, nak keluar, nak pergi ambil botol kat mana? Di hujung tu. Separuh jamur tinggal kita. Nak buat macam mana kita? Spray, basuh muka. Spray kat muka kita. Kalau boleh sebelum tu basuh tangan. Elok-elok. Spray kat muka kita. Lepas tu letak tangan kita sini ni, sapu. Bagi rata, betul-betul rata. Jangan terangkat. Terangkat kira mustakmal. Tu jadi macam tu. Kalau macam tu tak perlu banyak air, betul? Maknanya jangan terangkat. Posok semua, betul-betul dah rata, dah yakin ketika tu rata. Okey, nak buat kali kedua, baru kali kedua. Kalau terangkat, maka dia kira mustakmal hak di tangan kita. Letak balik, tak jadi lah ketika tu. Air Zam-Zam kat tepi tu dah. Air Zam-Zam pun tak apa, tak ada masalah. Kat tepi tu dia. Kira keadaan dia tu macam kata air payah apa tu. Memadai sekali ke ataupun kena buat 3 kali? Kalau air payah memadai sekali. Memadai sekali. Satu yang terdekat ni ada 2 kata. Kalau kita air tu berlalu saja, kita niat 3 kali je lama tu, dia 3 kali juga macam mana? Air berlalu saja. Kita niat ada. Contohnya kita rendam dalam kolam. Kerana kita air paip tu, dia berlalu, kita berlalu, lalu. Rata tak? Yakin rata seluruh tu? Yakin rata lah. Kalau yakin rata tak apa. Yakin. Tapi sejauh mana kita nak yakin dengan sebab berlalu tadi dalam keadaan kuku-kuku kita apa semua sekali, takut-takut, zahirnya rata, hakikatnya tak rata. Kita khawatir gitu je. Tapi kalau betul-betul rata, tak ada masalah. Contoh kita gendam tangan dalam kolam. Niat 1, 2, 3. 1, 2, 3 dapat pahala sunat. Mandi wajib. Orang tak ada, tengok kanan, tengok kiri, belakang depan tak ada. Masuk dalam kolam. Duduk diam dalam tu. Okey, cabut. Sah mandi wajib. Sah. Air tu kotor tak kotor pasal dia dah lebih 2 kolah. Lebih 2 kolah. Kolah tu walaupun 1 kolah tu. 1 kolah nampak. Binaan tu 1 kolah, tapi air dalam tu berapa kolah tu? Dah berpuluh-puluh kolah. Berpuluh-puluh kolah. Kalau buat betin ada Ustaz. Kalau buat betin boleh. Kalau 2 kolah, ambil istilah 2 kolah. 2 kolah ni kalau sebut dalam kitab, dalam lebih kurang setengah kitab dia ada khilaf pendapat banyak ni. Setengah kitab dia sebut 8 tin minyak tanah. 8 tin minyak tanah. Ana pun tak pernah tengok tin minyak tanah ni macam mana kedudukan. Cuma belajar dalam kitab. Ada setengah kitab dia sebut 8 tin minyak tanah. Ada setengah kitab dia sebut 11 tin minyak tanah. Kalau liter pula ada juga yang mengatakan 270 liter.
Banyak kan? Ya. Banyak kan? Kalau ukuran macam ni, ada juga ni khilaf pendapat ni tak ada yang tetap sebenarnya. Ada juga orang paling-paling anak tengok paling-paling tu 170 liter. Ada juga. Kalau ukuran macam ni, kalau macam kita ni takkan nak timbang air tu. Takkan nak sukat air tu. Buat ukuran macam ni. Ukuran macam ni, ukuran apa dia panggil? Hasta. Okey. Dalam dia 2 hasta. Dalam 2 hasta, lepas tu lebar dia apa ni, kalau tepat tu bulat, bulat 4 segi ni. 4 segi tepat ke nak ambil 4 segi? 4 segi panjang dia. 4 segi panjang. Lebar dia satu ni pun tak apa lah. Lepas tu panjang gini 2 hasta. Okey, tu kira cukup. Cukup apa ni 2 kolok. Tu paling kurang, tapi jangan buat ngam-ngam 2 kolok. Cukup-cukup 2 kolok. Takut-takut ada orang ambil tengok tak cukup lah tu. Kalau bulat lah? Macam mana? Kalau bulat? Kalau bulat 2. An. Jadi ni 2, 1. Bulat je. Okey. Kalau bulat ni, kalau anak tak ingat. Apa ni ukuran dengan sebab senang nak ukur sebenarnya. Ukuran bulat ni Kalau kita ambil ukuran lah, satu hasta ni bukan 1 kaki setengah. 1 kaki setengah. 1 kaki setengah, maknanya 3 kaki. 1 kaki setengah kali 3 kaki kali 3 kaki. Habis kurang macam tu. Lebih kurang macam tu lah. Lepas tu kalau bulat tu fikir, lebih mudah juga lah. Mana bulat kalau ambil maksimum 3 lah. Dia bisa dikeliling sama ke ada lain. Bulat kita ukur ambil kalau asana dulu, apa ni di pondok dulu. Memang koloh di setiap 3 biji pondok ada 1 koloh. 1 koloh yang dia buat daripada apa tu? Kerek lagu. Kita ukur kadang-kadang kita ukur macam tu memang 2 hasta dalam tu. Lepas tu kita ukur macam ni, apa ni memang apa ni dah melebihi apa ni daripada 1 hasta. Buat macam ni 1 hasta lebih, 1 hasta setengah. Buat macam ni 1 hasta setengah. Maka cukup ketika tu. Lebih kurang 1 hasta setengah. Lebar apa ni bulatan tadi, kira cukup. Syarat dalam dia tadi dalam lebih kurang 2 hasta. Kalau ikut ukuran start tu, kalau ikut hasta tu, kita dalam 12 cubic feet. 12 cubic feet tu kalau kita nak bulat pun sama lah. 12 kaki padu. Persegi. Kaki padu. 12 kaki padu. Lebih kurang macam tu. Tapi benda ni khilaf. Tak ada ketetapan yang tetap. Anak tengok apa ni, Dr. Wabah Zuhaili kata lain, hak ni kita dulu kata lain. Tak ada ketetapan tepat. Nanti anda bawa apa ni hak ni pendapat ni macam ni. Pendapat ni macam mana. Dia ada beza-beza semua. Cuma kalau kita nak buat kolok, jangan buat ngam-ngam 2 kolok. Bahaya kedudukan. Takut-takut apa ni kita ingat 2 kolok, tiba-tiba sekolah. Apa ni sekolah lebih. Buat lebih. Buat apa ni besar sikit tak ada masalah. Okey. Bismillah. Lagi 5 minit. Okey. Al-khamsu ghuslu rijlaini ila al-ka'baini. Basuh kedua kaki hingga kedua buku lali. Jangan buku lali ke kaki. Basuh kaki ke buku lali. Dan sunat lebihkan antara buku lali sampai ke lutut ni. Lebih sikit. Sunat lebih. Ambil kaedah pasal sebut tadi, la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, ambil lebih sikit. Okey. Basuh kaki ni lagi kena berhati-hati. Tak memadai kita buka baik buat macam ni. Kenapa? Di kaki ni kadang-kadang ada kulit pecah kan. Ada kulit pecah, ada kulit meletup. Kadang-kadang kuku-kuku kita. Kalau Imam Ghazali sebut dalam kitab Hidayatul Hidayah, sunat kita apa ni guna apa ni keliking belah kiri kita ni untuk kita apa ni gosok celah-celah jari jemari kita. Sunat belah kiri dan makruh belah kanan. Tak ada untuk nak basuh kaki kanan ataupun kaki kiri. Sunat kita guna keliking kita. Kalau tak selesa baru guna jari-jari lain. Guna belah kiri. Pasal kaki ni nak pijak macam-macam. Gosok jelah jari jemari. Lepas tu belakang kaki tu dia panggil apa tu, tumit tu. Tumit tu biasanya ada pecah-pecah tu. Pastikan kita yakin kaki kita tu rata air sebenarnya. Baru kira sah. Tapi kalau main lalu air macam tu, dikhawatiri ianya tidak rata. Dikhawatirilah. Macam mana?
enzim. Sebab dia 81. Jadi 18. 18. Guna tangan gigi untuk buat benda-benda apa ni, kotor, benda-benda yang jijik kan. Hak kanan ni untuk basuh kepala anak kita, kepala anak yatim, salam dengan alim ulama, salam dengan mak ayah kita kanan. Jangan buat sentuh anjing pula. Hari ni sentuh anjing hari ni. Macam-macam ada. Pelik zaman kita hari ni. Baru apa? Makan daging kapal. Makan katak pula. Jangan buat benda pelik-pelik kita. Okey, tengok. Yang akhir sekali as-sadisu at-tartibu. Tertib ni ada huraian kat bawah tu. Tertib tu ada huraian kat bawah. Okey, cuma sepintas lalu nak bagi tahu ni, tak payah baca dari bawah. Akan datang kita mula tertib. Tertib ni daripada awal tadi sampai akhir tu kira tertib tu. Kira tertib. Huraian sebenarnya kita cerita akan datang lah. Apa ni takut-takut ada kita ni temu janji ke pukul 11. Ni awak tak nak datang lah, dia kata. Ustaz dah sampai pukul 11.30 pun tak kerti nak berhenti. Apa kita berhenti Jadi cukuplah sekadar tu kita berhenti setakat. Soal jawab sikit Ustaz. Sila. Nanti kat mana ni? Kita berhenti setakat wat tartibu an la tuqaddima. Tengok Ustaz. Kita tengok kan dia orang ambil sembahyang kat Abu tak kapal lampu dan tak lantung tak ada apa tak tahu lah. Kita tengok berapa baik kat sekolah dengan tua tu Ustaz. Saya tengok dia ambil tu kan dia mustakmal dikit air pun campur Ustaz. Kadang air muka gitu. Itu juga ni minum pakai dia air macam ni pakai juga pasal kita juga. Kita yang dikit ni amali macam mana Ustaz? Macam mana Ustaz? Okey. Dalam bab guna kolah tu nak pakai air bilang yang kecil. Air dalam bekas yang kecil. Kalau kita cerita dalam mazhab Syafi'i kita, dalam mazhab saya pada Syafi'i anak kurang pastilah. Dalam mazhab Syafi'i kalau air tu tak cukup 2 kolah, air dalam jebok kecil tu je. Tiba-tiba kita guna celup dalam tu, basuh muka. Tiba-tiba air daripada muka jatuh pula sini. Ambil lagi. Lepas tu kita celup pula dia. Tak sah untuk kita kira mustakmal gitu. Kecuali guna gayung tu basuh je. Sekali basuh dengan air tu. Tapi rugi air tu kalau kita guna kolah. Kalau boleh jangan buat macam tu. Celup je dalam kolah. Celup dalam kolah. Baca bismillah. Celup je dalam kolah. Nak basuh muka pun dalam apa tapi jangan celup dengan muka-muka tu. Nampak pelik sangat. Ambil air tu macam tu. Biar air tu gugur balik dalam kolah tak apa. Dia tidak mengotorkan apa ni kolah air dalam kolah tersebut. Boleh minum tak air kolah tu? Boleh. Boleh buat basuh pakaian tak? Boleh. Ubat boleh. Buat ubat boleh semua. Tapi atas kita lah sebenarnya. Atas kita. Pasal ada ni Bangla ada, Pakistan ada, Melayu ada, semua ada situ. Tapi berkat memang berkat. Pasal apa berkat tu? Pasal setiap orang pergi tu nak ambil wuduk bismillahirrahmanirrahim. Dalam kolah tu. Air ni bila mana kita baca ayat Quran, dia terkesan tak? Terkesan air. Air kolah. Maknanya jangan buat macam tu, kena tegur tu. Kita banyak tengok ni. Kena tegur. Sekolah Allah 13 sekolah tak tahu macam mana dia. Kena tegur. Jangan biar. Ada satu kaedah ni lah. Saya tengok ada demonstrasi dia buat. Air dalam satu bekas lah, dalam satu mangkuk tu. Mula-mula dia ambil air tu, dia tuang air tu basuh tangan. Okey. Bila tangan dia dah bersih, dia celup dengan tangan dia yang bersih tu ambil untuk basuh muka. Mana dia celup air tu. Dia ada air sebab tangan kita dah bersih, kita boleh celup air tu untuk ambil air tu basuh muka. Tapi air tak meletik masuk dalam bekas tu lah. Dia boleh basuh muka. Mana kita boleh tangan kita dah bersih, kita celup ambil tangan. Niat tu dia panggil niat sebagai gayung. Betul boleh? Boleh lah. Mana bukan kita celup, dia bukan kita celup untuk basuh. Sebab kita tangan kita dah bersih dah. Okey, dia kaedah ni. Jangan guna tangan yang sama. Guna hak basuh sini pun tangan sama. Guna hak ambil sini pun tangan sama. Pasal air hak mustakmal tu ada kat tangan kita. Bila mana jatuh dalam tu, air hak tu cukup 2 kolah, dia tetap jadi mustakmal yang tu. Maknanya hak niat gayung ni lain, hak buat kosuk ni lain. Tahu tak? Nampak kan ni? Hak niat gayung, hak kita basuh. Contohnya nak ambil air ni, contohnya nak basuh muka. Okey. Lain. Contohnya kita ambil air tak dalam ni. Hak ni gayung, semata-mata gayung. Jangan hak ni lah yang gosok je. Air ni bila kena sini jadi mustakmal ni.
Maknanya niat gayung tu sebagai gayung semata-mata gayung. Boleh tak? Kena tak situ? Basuh. Boleh. Nak basuh yang ni, hak ni basuh pastikan bersih, niat hak ni gayung untuk nak basuh yang ni. Lepas tu basuh pula. Jadi gayung. Ni kes bila air kena catu lah. Contoh kan air tak ada. Air catuan air. Pada anak lebih selamat dalam bak catuan air ni kalau air tak ada guna spray tu selamat. Guna spray ataupun guna botol-botol. Botol air. Maknanya air tu tak akan mustahmal tu tak akan masuk. Kita tak nampak benda tu masuk dalam tu sekali. Kalau guna spray lagi selamat. Kalau Ustaz, kalau macam tadi macam pakai, kalau walaupun tangan boleh masuk, bekasnya ambil tuang ke tangan, lepas tu boleh. Itu Itu lebih selamat. Itu lagi selamat lah. Lagi selamat. Air tak jatuh balik. Jangan masukkan dalam. Tapi yang mustahil. cakap itu dah ada dia tunjuk demo itulah yang untuk Rasulullah tu. Tapi dia tu lah dia dah basuh tu. Yang ambil kat dalam tu. Ambil kat dalam tu kalau dah basuh tu, ambil mula-mula okey lagi. Okey lagi. Ambil yang seterusnya kalau dia tak basuh balik